Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab Fiqh Syafi'i berkaitan dengan haji dan umrah dan hikmah. Kita masih lagi dalam hikmah haji dan umrah. Di muka surat 476. 476, 477 lah. Kita nangga nombor 1 ya. Perhimpunan orang Islam menandakan bahawa agama Islam tertegak di atas kata kesatuan dan kasih sayang. Ia hikmah yang pertama ya. Telah kita hurai. Kemudian yang kedua, menghidupkan hakikat persaudaraan Islam dan menzahirkan di alam realiti. Dengan berhimpunnya kita di Mekah, di Madinah, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, semua ya, menunjukkan kepada hakikat persaudaraan antara kita sesama Islam. Kita saling tegur-menegur lah. Okay. Senang nak kelakar gini tu. Kelakar bahasa Inggeris kebanyakan tidak faham. Jangan diam, lalu buat dirimpun. Tak. Biasa jemaah kita macam ni. Lalu berkumpul sama geng-geng Malaysia aja. Jadi hikmah yang saya dapat. Lalu berkumpul sama orang Indon, berkumpul sama-sama Indon. Orang Malaysia, sama-sama Malaysia. Simak nak bertegur siapa. Simak nak berkelakar dan sebagainya. Simak. Jadi hikmah Allah Ta'ala memfardukan perhimpunan besar-besaran. Kadang sih sampai disebab oleh manusia yang. Karena agama lain kita nanggasi ada. Tiap tahun berkumpul. Di Arafah, padang yang begitu luas. Pakai pakaian yang sama. Apapun latar belakang kehidupan kita, sama ada kita orang besar, orang kecil, orang kaya, orang miskin, semua sama. Pakai kain ihram. Ia mengingatkan kita kepada perhimpunan yang paling besar kelak, yaitu perhimpunan di padang mahsyar di akhirat. Ya. Apalagi lah perhimpunan di padang mahsyar kelak. Kesenangan yang kita alami di padang mahsyar ya, dan kesusahan yang kita alami tergantung kepada amalan yang kita buat. Tapi perhimpunan ya, kita sih ada pakaian. Namun di Arafah kita pakai kain 2 igek aja. Perempuan macam biasa, orang lelaki kain ihram. Di padang mahsyar telanjang. Macam yang kita sebut imari ada dalam tu nak telanjang dalam hadis Nabi ya, bahawa kita berhimpun besar-besaran di padang mahsyar kelak
telanjang bogil, cik ada pakaian. Yang katanya, dak kuku-kuku kita yang kita kerat-kerat lama-lama, ya balik semua. Coba bayangkan, panjang ni. Rambut-rambut yang kita potong lama-lama kita hidup di dunia, bertubuk-tubuk ke balik semua. Coba tak bayang, macam ni rupa kita. Si racak lah. Dah somet, dah janggut yang kita gunting-gunting lama, ya kembali semua. Telanjang je lagi. Allah. Coba kita gambarkan. Dia perhimpunan. Jadi perhimpunan di Padang Arafah ya, memberi peringatan kepada kita bahawa ada lagi perhimpunan yang lebih besar daripada Arafah ya, yaitu perhimpunan di Padang Mahsyar. Kemudian yang nombor 3, mengikat seluruh umat Islam dari seluruh dunia dengan Makkah Mukarramah. Hati kita jadi malah rindu dengan Mekah, dengan Madinah. Bagi orang dah pernah pergi haji atau umrah, mau ditanya mau pergi lagi, mau? Saya ada taksi mau pergi lagi? Saya ada. Kecuali orang yang ada something sih betul. Mau pergi Mekah? Aku mau pergi lagi. Ada tak? Mungkin kerana Tok si betul atau jiwanya si suka dengan tanah suci. Tapi kebanyakannya tanya mau pergi Mekah lagi? Mau? Tunggu ada duit lah. Berapa kali pun pergi, kita pernah merasa jemu. Kita sentiasa merasa suka, rindu hati kita. Ya, salah satu hikmahnya, mengikat jiwa kita dengan Mekah dan dengan Madinah. Sentiasa rindu, ingin ke sana. Okay? Padahal saya ada juga pola apa-apa. Lelah juga kita sini. Tawaf, sa'i, bayar 5 waktu, 5 kali di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Munhaji pula, ada wukuf di Arafah, ada melontar, bersesak-sesak melontar di Mina. Tapi kita si benci, suka. Yang langgar rupa kualiti orang lah, si sama. Tempat terbitnya Islam dan daripadanya berpusat sinaran tauhid ke seluruh alam untuk menjadi lambang kesatuan dan mengukuhkan pegangan mereka walau bagaimana jauhnya negeri mereka. Macam kita tu berapa jauh? Berapa ribu kilometer dengan Mekah, dengan Saudi. Tapi kerinduan kita dengan Mekah, Madinah sentiasa ada. Walaupun jauh, melelahkan pergi letih, bersusun immigration, dan nunggu bas lagi. Tapi kita sih ada rasa macam malah betah aku nak pergi lagi Mekah. Dah. Cuma ada seorang hamba Allah dulu, masa saya masih belajar sini. Perempuan lah. Adanya madah, dia suka pergi. Nyatek kepanasan. Lamikon panas. Dalam biliknya 3 ekor. Tapi nya berkembang saja. Tidak yang unggah, saya tolong kerja dengan tabung haji. Naik saja. Kenapa kita asyik pergi masjid? Cik jawab. Dia nyumpah laki. Celaka kau ya, tanya mana. Celaka yang ngembak ke atas itu. Dia panas. Dia celaka laki. Kau yang ngembak. Aku sih suka. Dipadah dengan sidat pegawai tabung haji. Terus diimbak ke bilik untuk dinasehatkan.
Tapi masih macam itu. Cuma pergi masjid, berkemban aja, duduk, angok-angok, madah dirinya panas. Walhal kita masuk, biar sejuk. Nya panas. Mungkin ada orang macam ya. Mungkin kita sih tahu apakah kesalahannya antaranya dengan Allah, kita sih tahu. Nah, apa penyebabnya, wallahu a'lam. Dan banyak ragam yang ditemu oleh saya. Ada seorang yang kerjanya dalam lift kerja. Seolah macamnya jaga lift. Perempuannya seorang janda muda. Kacak lah, masih kacak. Ada orang lelaki masuk, peluk lah. Ada orang lelaki masuk, dipeluk. Saya dipeluk juga. Dia repot, sip tudung, sip apa. Pakai pakaian biasa. Macam seolah-olah jadi rumah. Mbak yang tabung haji, dah di bilik kaunseling. Di kaunseling dulu lah, musim jaya, hantar pulang. Belon pulang kan kosong, ada hantar pulang. Banyak. Dan yang paling saya si faham-faham, ada seorang hamba Allah dari Penang. Orang tua lah umur kita tu juga, lebih kurang 60-an, 70-an. Pergi ke Masjid Nabawi, lengkap dengan baju, pakaian jubah putih, serban. Pulang tinggal luar subuh aja. Dia pulang dari masjidnya, pakai luar sumbu nak biru Orang di mana ni? Bawa balik dia kebun yang mana? Wah, balik dia masjid Nabi. Pakcik ni bawa balik dia kebun seberang tu. Mana ada seberang sia ni, ada sungai. Jadinya seolah membayangkannya bawa balik dari kebun. Dan yang pelik lagi, kakinya berpantai-pantai. Berpantai, berpasir, apa. Nang macam kedak orang bawa balik daripada kebun. Saya sampai ke itu, saya fikir, apa kena jadi buntu kita? Apa? Okay? Jadi, walaupun kebanyakan umat Islam rindu, ingin nak pergi Mekah lagi, tapi ada situasi-situasi yang kadang-kadang, jarang-jaranglah berlaku daya. Okay? Apakah dosa mereka, kita sih tahulah. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Dan yang keempat, menjadi salah satu lambang persamaan sesama Muslim, orang Islam. Sama rata orang Islam. Yang menteri kah, yang agung kah, sama pakai kain ihram. Tiada tak agung boleh pakai baju Melayu, tiada. Misalnya mula umrah, mula haji, mesti semuanya pakai kain ihram. Jadi sama rata. Kesamarataan dalam Islam. Salah satu hikmah haji. Dengannya pelbagai faktor yang membezakan sesama manusia dan menyebabkan mereka bermegah dalam berpakaian dan tempat tinggal tunduk melutut sama-sama. Tunduk melutut, merayu, menangis, berdoa, bertawaf, bersa'i, melontar sama. Melontar ke tempat yang sama. Saya ada kata orang besar, lain tempat melontar. Saya ada. Sama. Semua sikit tempat. Sama ada Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta, Jum'ah Sughra. Sama. Tawaf sama sikit Kaabah. Sama musim.
7 kali. Si ada orang besar 2 kali je lah. Tak ada. Boleh bertawar 3 kali je lah. Boleh kan? Boleh. Dia mesti 7. Yang macam rakaat semayang dapat dikurang. Nah, sama. Berpakaian dan tempat tinggal melutut di Arafah, begitu juga di Mina. Sewaktu melontar jamrah dan ketika tawaf. Ketika suasana tersebut orang kaya hampir tidak kelihatan. Kita sih kelala ni orang kaya ni orang miskin. Sia, sama pakai kain 2 helai. Tidak dikenali. Tuan sama dengan hamba, khadam sama dengan tuannya, dan semua berada dalam suasana limpahan rohani. Yang satu iaitu keinginan mendekati Allah dan memperolehi keredaannya. Ya aja niat kita. Pekerja kau pergi Mekah, olah haji, untuk menuntut keredaan Allah supaya aku dapat haji mabrur. Kan semua orang berangan macam ya. Tiada. Pekerja kau pergi Mekah, hanya suka-suka main-main aja. Tiada nak. Tiada. Tiada. Mesti satu tujuan. Mendapat haji mabrur. Kerana Nabi madah, Al-hajju mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan kecuali syurga. Syurga aja balasan. Okay? Ha? Sama, cumanya dijaga aja lah. Dijaga oleh polis. Ya biasalah, kerana zaman kini itu kan bahaya. Kita sih tahu musuh-musuh dalam selimut yang eksen tawaf kayak bunuh orang. Macam berlaku tu Imam Masjid Nabawi tengah khutbah. Masjid Madinah Makkah nak tengah khutbah. Ada orang kan naik ke member nak ya. Lalu ditahan polis. Takut berlaku macam ni lah. Kerana adanya orang penting. Nah, perlu dijaga. Macam tidak jaga Nabi juga dulu lah. Nabi kan dijaga oleh para sahabatnya. Sama juga. Saya ada jadi masalah ya. Ya demi keselamatan. Macam kita tu, saya dah peduli. Tawaf saya. Saya dah perlu dijaga, ada askar, ada polis kita tu. Ya apa guna orang angkap kita. Saya ada faedah. Saya ada keuntungan. Macam ya tu, memang dia benar. Sebab yang orang jaga ya, dah polis hanya perlu semayang dulu. Habis kita semayang, badannya semayang. Ya sama dengan konsep sembahyang waktu peperangan. Kan dalam di belajar kita ya, ingat. Macam ni sembahyang dalam peperangan. Itu sembahyang bergile-gile sembahyang. Sama juga orang-orang pengawal-pengawal macam ya, boleh diambil daripada hukum ya juga. Karena menjaga seseorang yang penting, makanya boleh orang sembahyang, dia sebut sembahyang dulu. Habis orang sembahyang, bawa giliran tidaknya sembahyang. Ya, saya ada jadi masalah. Boleh. Baik, inilah suasana yang cukup indah, yang mengingatkan kepada permulaan manusia berada di dunia. Sewaktu keluar dari perut ibunya, semuanya dalam keadaan yang sama. Sama. Kita masa di Arafah, sama macam kita berada di keluar daripada perut ibu kita, semuanya telanjang. Saya ada berpakaian. Sama. Saya ada orang keluar daripada perut maknya lengkap berbaju, ada. Yang cerita madah Nabi keluar daripada perut maknya dah bersunat, ayat hadis palsu. Hadis palsu. Nabi tak dah bercelak keluar daripada perut maknya.
matanya bercelak. Ni ada perlu bercelak Nabi. Bulu mata Nabi lebat. Bulu mansunya lebat macam orang kena alis. Yang perlu makan celak kita tu jenis muda. Bulu mansu. Orang Arab ni ada. Orang Arab bulu mansunya hitam aja. Bulu mata melentik. Laki perempuan sama. Jadi nampak hadisnya hadis palsu. Katanya Nabi keluar daripada perut ibunya, dah bersunat. Saya perlu bersunat lagi. Ya hadis palsu. Saya boleh percaya. Okay, jangan dipercaya. Pandai-pandai. Jangan pandai-pandai. Baik. Ia juga mengingatkan kepada hari akhirat. Suatu manusia berdiri di hadapan Allah dalam keadaan berkaki ayam dan telanjang. Nah, pada saya tadi. Kita di padang mahsyar ya, kaki ayam. Ni ada selipar. Ni ada kedai buat beli selipar saya. Ada apa kedai saya? Ada duit. Ni ada ngembat duit. Udah je berkaki ayam, telanjang je lelaki. Allahu Akbar. Coba bayangkan ya. Laki, perempuan, binatang, semua ada sihat. Jin, malaikat, manusia, binatang, iblis, syaitan, semua ada sihat. Baik kita mohon berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat apabila kita berhimpun di padang mahsyar kelak. Pertama dapat minum air telaga Nabi. Orang dapat minum air telaga Nabi tu, yang akan selamat di padang mahsyar. Satunya si akan kehausan, si akan kelaparan. Keduanya dilindung di bawah arasy. Si nak panas. Bawah arasy. Macam ni nak mencapai ke siap? Kan ada hadis ya. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la illa zilluh. 7 golongan manusia akan terlindung daripada kepanasan, kesusahan di padang mahsyar. 7 golongan. Yang kita pernah sebut dulu. 7 golongan. Salah satunya ialah orang yang bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kiri saya tahu. Berarti si nunjuk dengan orang. Yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Tanpa diuak-uak dengan orang. Tanpa dipamer. Salah satu. Orang yang bersedekah, tangan kanan yang beri, tangan kiri dia si tahu. Ia satu perumpamaan. Artinya, si ada orang tahu dia bersedekah. Antaranya dengan wang nak diberinya saja. Tahu. Ia salah satu yang bakal selamat di padang mahsyar. Di antaranya lagi banyak lah. Pemimpin yang adil, pemimpin negara, ada raja, ada Perdana Menteri, ada Ketua Menteri. Punya adil, yang akan dilindung di bawah arasy Allah pada hari kesusahan pada mahsyar. Dan yang ketiga disebut, seorang lelaki atau perempuan yang diajak untuk melakukan zina, dia si mau. Yang madah, aku takut kepada Allah. Awang ya, termasuk. Dan yang keempat, tenaga, orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Apa aja? Waktu semayang, terikat dengan masjid, maksud saya, sentiasa ingin semayang.
Saya dah kata, oh semayang kita baru kat semayang. Saya dah marah ke dia. Dia jadi sentiasa rindu dengan nak semayang. Okay? Sentiasa rindu. Dan yang seterusnya, orang lelaki atau perempuan yang bersahabat, berkawan. Macam kita ada kawan dari kecil kita, sampai kita dewasa masih berkawan. Sampai kita dah tua masih keep in touch, masih sentiasa berhubungan. Sampai kita mati. Orang yang bersahabat macam ya, juga dapat perlindungan di padang mahsyar. Okay? Orang yang macam ya. Dan yang seterusnya, orang yang tak, orang lelaki atau perempuan yang taat dari sejaknya balik. Dari sejaknya baliknya semayang, nya puasa, sampainya dewasa, sampainya tua, sampainya mati. Bukan kata pencen bawa semayang, bukan. Ayat kita masuk. Tua bawa semayang. Ayat kita masuk. Tuk tek, si. Nyandang taat, biar tu nang taat dari muda. Untuk mau taat dari muda. Kita balik umur berapa? 15. Sunat nak. Orang lelaki balik biasa umur 15. Perempuan apabila haid. Dari statianya taat, sampainya dewasa, sampainya tua, sampainya nikah. Maka orang ya ada potensi untuk dilindungi Allah Ta'ala daripada kacau bilau, kesusahan yang berlaku di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita salah satu je, sikit je si ada kita hidup je tak. Sikit pun ada 7-7. Sikit ni, 7 ringgit tu. Cari nak senang sikit lah. Hati sentiasa terikat dengan nak semayang. Ya, yang mungkin dapat. Nah, atau bersedekah tanpa diwawa dengan orang. Bersedekah tangan kanan tanpa tangan kiri si tahu. Yang mungkin dapat kita raih. Okay? Mudah-mudahan lah. Baik. Jadi dalam bentuk tadi madah, di hadapan Allah dalam keadaan berkaki ayam dan telanjang, tanpa pangkat dan tanpa keturunan. Oh, kami itu keturunan raja, kah lain tiada. Sama. Oh, kami itu keturunan Nabi, lain. Sama. Sampai Aisyah nanya, kami orang macam ni ya Rasulullah. Aisyah madah, kita orang sama juga. Sama macam orang biasa. Tanpa madah saya keturunan Nabi di Alusi, ada tempat special. Ya, betul. Dalam Islam, yang saya dan beza-beza. Ya, perasan tidak geng-geng nak aku keluarga Nabi. Menandak keluarga Nabi. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Sampai Nabi madah, sekiranya Fatimah mencuri, aku yang akan mengerat tangannya. Bukan kata mu Fatimah mencuri, sihalnya anak aku, tiada. Sama. Dedek kau, keturunannya dah ke berapa ribu dah. Kak ngaku diri, keturunan Rasulullah, si semayang pun sihat. Ada sidak geng-gengnya. Dah tua, dah meninggal. Bila diajak pergi semayang, tahu-tahu apa jawabnya? Kami orang cucu-cucu Nabi. Kami atuk yang gelak ada nulung bah. Dia perlu semayang gelak. Tangga tak kesan daripada benda-benda kedai. Kesan daripada artinya keturunan Nabi, si semayang pun sihat. Karena ada nenek dia nulung si nun gelak. Apa neneknya tak? Apa Nabi tak neneknya? Ya, saya ada dalam Islam. Kasta-kasta macam ni saya ada dalam Islam. Islam manusia sama rata. Yang membeza manusia
takwa sahaja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling takwanya. Okay? Bukan keturunan tu, keturunan ya, keturunan besi. Baik. Yang kelima, haji merupakan sebesar-besar peringatan yang mengingatkan muslimin orang-orang Islam kepada keadaan bapa-bapa mereka dan para nabi dan rasul yang terdahulu. Setiap tempat ditunaikan haji mempunyai ikatan yang rapat dengan peristiwa yang mencetuskan banyak ingatan dalam diri jemaah haji. Di sekitar Kaabah ya, kita banyak kenangan dalamnya. Kita nangga Hijri Ismail, kita ingat ke Nabi Ismail. Kita nangga Maqam Ibrahim, teringat Nabi Ibrahim. Nangga Hajar al-Aswad, kita teringat dengan Nabi yang angkat Hajar al-Aswad itu dulu. Yang Qudsiyah. Jadi umat Islam secara langsung apabila berada di Makkah ya, mengingatkannya peristiwa-peristiwa bersama para nabi dan rasul. Ia membuat kita makin yakin, ibadat kita semakin khusyuk dan sebagainya. Di sisi Baitullah menjelmalah dalam pemikiran seorang mukmin Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi dua ayat. Sedang membina Baitullah dan menjelmalah gambaran Nabi SAW sedang mencium Hajar al-Aswad. Dan angka Hajar al-Aswad kita ingat Nabi yang engkah dulu dannya yang mencium. Orang pertama-tama mencium Hajar al-Aswad di zamannya. Kita ingin mencium Hajar al-Aswad kena. Kerana Nabi pernah cium. Bayar Sayyidina Umar kata, mun aku si pernah nangga Muhammad cium kau, aku si kan cium kau. Karena kau hanya sebutir batu. Tu kita ada, oh siapa jual suat, dosa hilang. Ni ada aja suat dapat hilang dosa. Okay? Ni adanya dapat hilang dosa. Dia konoknya turun daripada surga dulu putih. Oleh kerana banyak dosa manusia jadi hitam. Tapi namanya nang dari dulu aswad. Aswad bahasa Arab tu hitam. Munya putih tentulah namanya Hajarul Abiyad. Fisik pernah punah. Hajarul Abiyad. Nang dari dulu namanya Hajarul Aswad. Abiyad tu putih bahasa Arab. Aswad hitam. Baik ada jemaah-jemaah kita apabila si sempat cium Hajar Aswad. Sedih. Sedangkan Nabi Mada, kita saya dapat cium, kita lambai dari jauh, ucup tangan dah. Bismillah, Allahu Akbar. Cukuplah. Ya ajaran Nabi. Kenapa dia sedih? Mun dapat cium, syukur Alhamdulillah. Mesti dapat, lambai aja dari jauh, cium tangan kita melambai tak cium. Seolah macam kita menciumnya juga. Baik. Sedang mencium Hajar al-Aswad dan menjatuhkan berhala-berhala yang tersungkur dalam keadaan yang terhina. Masa kan banyak berhala di Mekah ya. Sebelum Nabi nyuruh dibuang semua berhala. Ada 360 berhala. Dalam Kaabah, luar Mekah. Mereka fikir 360 banyak. Ada nak tinggi sampai 50 meter. Ada nak kecil-kecil satu-satu. Dan engkau dalam poket. Mana semayangkan pada. Dipolah dia daripada tanah liat. Akhir sebelum Nabi masuk Mekah balik. Nabi nyuruh supaya semua berhala-berhala ya dimusnahkan. Syukurlah sampai kali itu tiada lagi berhala di sekitar Kaabah ataupun di Makkah. Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau berhala yang masih siap. Allahu Akbar. Di Mina, di sisi Jamrah misalnya
Di Safa dan Marwah seorang Muslim mengingati Hajar alaihissalam. Alaihassalam. Kita sa'i, kita teringat dengan siapa? Ingat dengan bini Nabi Ibrahim, Hajar. Ini akan berekod dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah. Cari air. Syariatnya juga yang diambil kita yang jadi ibadat sa'i. Kita teringat dengan peristiwa Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha yang cari air untuk anaknya Ismail yang baru lahir pada masa yang. Di Mina, di sisi Jamrah, mereka menghayati sikap Nabi Ibrahim yang sedang menentang syaitan dan menolak rayuannya. Baik kita disunat nikam, melontar. Dulu zaman Nabi Ibrahim siada syaitan. Nabi Ibrahim, syaitan yang nak ganggunya, maka dilontar Ibrahim dengan batu. Maka syariat ialah diambil, yang kita ikut, kita melontar. Niat. Syaitan dah siap. Tapi kita niat mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam melontar. Berarti membuang perasaan syaitan yang ada dalam diri kita ya. Kita ambil batu ya. Kita anggap dalam hati kita masa kita melontar ya. Aku membuang perasaan syaitan yang ada dalam jiwa kita tu. Udah terpengaruh. Tikam. Ingat main tikam biaja. Perlu dengan hati. Ingin membuang sifat-sifat jahat. Sifat-sifat buruk. Sifat-sifat yang berbentuk syaitan. Yang ada dalam jiwa kita, dalam fikiran kita dan sebagainya. Kita tikam ke siap. Mudah-mudahan benda ya lari keluar daripada diri kita bersama batu ya. Okey. Ia hikmahnya. Okey. Ia hikmah. Berarti penuh makna lah ibadat haji itu. Bukan sembarangan. Mau haji kita haji mabrur, lakukan semua rukun-rukun, wajib-wajib haji ya, dan sunat-sunatnya dengan hati, perasaan, spiritual yang mendalam. Barulah kita diampun semua dosa kita. Balasannya adalah syurga. Bukan asalkan dah siapnya lah ya. Contoh, tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Di sini, tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Saya dah rasa apa-apa. Kita tahu bersama juga. Yang penting nak ngepung supaya dapat 7. Lelah gila dah nyawa aku tu. Cepat-cepat berjalan tu. 2, 3, 7. Dah pulang. Si dengan hati. Si dengan perasaan. Si dengan spiritual kita. Kita lakukan. Nak cepat habis. Kayak minta dengan Tuhan. Berikanlah aku haji mabrur. Oh semangat. Ni dapat haji mabrur. Kau siap melakukannya dengan hati. Kau hanya melakukannya dengan fizikal. Dengan raga. Fizikal kita aja. Nak cepat mudah. Cepat habis. Lejuk dia jawab aku situ. Cepat habis. Supaya kita disunatkan walaupun si wajib. Berzikir sampai-sampai tawaf ya. Sibuk lah makan buku nak beri tabung haji ya. Ya susah aja. Mana kita nak jenis perlu makan spek tu. Berabik dengan spek tu. Allahumma, Allahumma. Baca je doa-doa kita nak kita hafal. Kita cuma apa Rabbana Atina ialah pusing sampai 7 pusingan. Rabbana zalamna anfusana Rabbi firli wali walidayya Allah makhtim li bihusnil khatimah. Baca doa-doa ya aja. Si perlu makan buku ya. Buku yang susah pak. Ni salah baca. Kena langgar orang guguk buku. Bukankah kami? Istighfar aja kah? Astaghfirullah, astaghfirullahalazim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai beratus, beribu kali. Sampai 7 keliling. Astaghfirullah wa atubu ilallah. Astaghfirullah wa atubu. Sebab dia bahasa Arab, bahasa Melayu boleh. Ya Allah, ampunkan dosaku, aku bertaubat daripada dosa-dosaku sampai berpusing. Ya Allah, ampunkan dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa isteri, dosa anak-anakku, ya, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sembuhkanlah aku daripada penyakit yang aku deritai sekarang ini. Misalnya, sampai kita tahu. Kerana dalam buku ini ada doa pujian. Ini ada. Nak bukan doa dari hati kita dalam buku. Ya, di pola orang. Nabi pun sebenarnya pakai doa ya. Ya, diambil di sini nak tahu. Coba doa yang dari hati kita. Apa problem kita masa tu pergi haji? Oh, aku tu sakit kaki. Katakanlah. Aku tu sakit kaki. Semayang siapa berdiri. Terit kaki. Tolong kita pergi umrah tawaf. Ya Allah, angkatkanlah penyakit kakiku ini. Supaya aku dapat beribadat seperti biasa, ya Allah. Di sisa-sisa umurku yang tinggal sedikit ini. Sehatkanlah aku, ya Allah. Supaya aku dapat ibadat seperti masa aku sehat dulu. Coba tak bayangkan, 7 kali kita keliling ya, sampai beratus kali tak nyebut benda yang sama. Sambil nangis dia lagi. Saya ada gagu dengan buku kita. No, dari hati kita. Kita ada problem anak kita. Tolong kita pergi umrah, pergi haji. Ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepada aku, kepada anak-anakku, pada cucu-cucitku, pada isteri, pada suami, dan sebagainya. Ibu bapakku yang telah meninggal, masuklah nur cahaya iman ke dalam anak-anakku, cucu-cucuku semua, ya Allah. Sampai kita berfungsi. Kan ya boleh kelakar Melayu. Tawaf kan boleh kelakar Melayu. Kita orang Melayu kan Melayu lah. Semayang boleh kelakar Melayu. Tawaf boleh. Kelakar Melayu lah. Bisa dia kelakar Melayu, kau putih. Kalau kebetulan kita Cina, ke Cina. Boleh. Kebetulan kita Iban, ke Iban. Tidak masalah. Tapi doa yang datang dari hati. Bukan doa diambil dalam buku. Bukan. Kita akan rasa perbezaannya. Kita pulang haji ya. Kita akan rasa perbezaan. Perbezaan perasaan kita. Insya Allah. Dengan kita berdoa macam ya, kita dapat haji yang mabrur. Insya Allah. Kerana kita berdoa, suruh gurin je. Gurinnya si tetap. Insya Allah. Dia juga umrah sama. Masa kita tawaf, masa kita sa'i, kita terus berdoa. Daripada hati kita. Saya pernah tawaf dengan seorang hamba Allah. Orang kira orang berpangkat juga lah. Yang ada apa baca kita tu Ustaz ni anak saya. Mek ada buku tu yang ada. Tinggal ya buku yang ada. Karena kita nak apa problem kita sebelum tak pergi haji. Yang ada tu. Minta ya. Minta Allah lepaskan benda ni. Minta Allah ampunkan dosa kita ya. Nak dimbak tak dari sini ni. Sebut ya. Depan Allah. Sampai tawaf, sampai sa'i. Si ragu dengan buku katpi buku ya. Setelahnya tawaf habis haji. Bagus Ustaz. Bau terasa nak dipinta kita ya. Selalu Allahumma inna. Saya tahu kenapa. Dalam. Si sama dengan problem kita.
Kita kan ada problem, masa pergi ya. Itulah manusianya ada habis daripada problem. Anu ya kemukakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir daripada hati sanubari kita. Ya jemaah, Ustaz jemaah, bagus jemaah. Itulah pertama kali saya tawaf makin nak jemaah. Tidak selalu buka buku. Okey? Ya beza. In setakat aja dulu. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.